Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca ayat 2 suratul Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dialah Allah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, anda tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang maha pengasih itu sebarang keadaan yang tidak seimbang. Farji'il basara hal tara min futur, oleh itu ulangilah pandanganmu sekali lagi, adakah anda melihat sebarang keretakan padanya. Kita masih lagi dalam ayat yang memperkatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kepada ayat sebelum ini, iaitulah ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah Allah yang berkuasa di atas pada semua perkara. Kemudian dia yang menciptakan mati dan hidup. Mati dahulu disebut alladzi khalaqal mauta wal hayah, mati dan hidup. Hidup maksudnya hidup selepas mati, bukan hidup sebelum mati. Kita mempunyai beberapa tahap kehidupan. Hidup di dalam ketika janin, hidup dalam rahim ibu, hidup. Kemudian hidup di dunia. Ada lagi hidup di alam barzakh, hidup selepas mati. Itu yang dimaksudkan. Kemudian ayat ketiga pula menyatakan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat pada 7 petala langit, dan kita dapati tidak ada betul-betul seimbang pada ciptaan itu dan tiada sebarang keretakan. Jadi dalam 3 ayat ini beberapa kata kunci yang kita perlu beri perhatian kepadanya. Pertama, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa di atas semua perkara. Kemudian masalah hidup dan mati,
Muka surat 16 ya. Antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan kehebatan dalam pentadbirannya jelas kelihatan pada mati dan hidup, sama ada pada benda-benda kasar seperti manusia dan pokok-pokok, atau pada benda-benda halus seperti iman dan hidayat, yang juga ada yang hidup dan ada yang mati. Gejala dan fenomena ini kelihatan di hadapan mata ketika pada setiap hari dan waktu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu. Mungkin juga dimaksudkan dengan mati dan hidup di sini ialah pembahagian ciptaan Allah kepada dua, iaitu benda-benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Bagaimanapun perkataan al-maut di dalam ayat ini lebih mudah dipahami dengan arti terpisahnya ruh daripada badan, sebagaimana sunnah yang berlaku pada semua makhluk yang hidup bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasa mati. Ayat di atas mendahulukan al-maut, mati, daripada hidup, al-hayah, kerana mati lebih besar kesannya kepada makhluk yang hidup, dan atau pada mati lebih jelas tanda-tanda keesaan Allah, kerana manusia tidak mempunyai keupayaan untuk mencabar kedatangan mati, dan tiada jalan menyelamatkan diri daripada cengkamannya, sekalipun mereka sanggup berbelanja apa sahaja. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dalam ayat yang pendek ini, yang kemudiannya akan disambungkan dengan apa tujuan hidup dan mati, bagaimana mengapa adanya hidup dan mati. Dan dalam ayat berikutnya menyatakan pula tentang alam langit, alam bumi, malah seluruh alam ini. Kalau boleh nampak dalam video tadi, tapi dia ada masalah sikit, tak sempat dia ulang 2 kali. Ciptaan manusia ketika dalam rahim ibu sebenarnya lebih panjang ditunjuknya pokok-pokok, lautan, haiwan dan sebagainya. Ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak lebih jelas lagi, tapi mungkinlah kita tengok macam mana dia tak boleh tunjuk dengan lebih sempurna. Saya ingatnya tak ada masalah lah, tapi dia ada masalah lagi. InsyaAllah pada waktu yang lain kita boleh tunjuk banyak perkara yang boleh menjimatkan masa kita. Saya ingatnya apa yang kita lihat lebih senang untuk kita fahami daripada apa yang kita dengar. Jadi kalau ada dengar dan lihat, dan pulaknya boleh kita berfikir, maka itu cadangan kita sebelum ini. Dan insyaAllah kita perbaiki lagi lah dari semasa ke semasa, supaya dapat kita teruskan dengan menggunakan bahan ini, melihat melalui video dan bahan-bahan yang selalunya orang guna pada masa-masa yang akhir ini. Kalau kita tak guna, zaman orang lain yang guna IT, kita masih guna lagi cara tahun 60-an dahulu, rugilah kita. Rugi. Kita guna setakat yang kita boleh. InsyaAllah kita berhenti setakat itu dulu untuk pagi ini, dan kita nak tengok yang ini sampai dia ada masa. Saya rasanya boleh ada kepakaran, boleh bantu saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.